أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita masih terpilih untuk berada di dalam majlis yang mulia ini. Moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kemuliaan selepas daripada kematian kita nanti, dan dikumpulkan bersama hamba-hamba yang diberikan kemuliaan di tempat yang mulia nanti insya-Allah. Kita akan mulakan dengan bacaan wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, muka surat 73 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا قفي اللطف، يا جميع الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تذل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Muslimin muslimat mati sekalian, insya-Allah kita akan sambung tafsir Nurul Ihsan, muka surat 291, masih dalam surah Al-Hijr, dan kita akan sambung
pada ayat 34. Kita ambil balik ayat 34. Ayat yang ke-34 daripada surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Firman-Nya, maka keluar olehmu hai iblis daripadanya, yakni syurga atau 7 langit. Maka bahawasa engkau itu kena rejam, kena hambat keluar daripada syurga atau langit. Ayat 34 surah Al-Hijr. Muslimin muslimat mati sekalian, setelah Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat dan juga iblis untuk sujud hormat kepada Nabi Adam AS, sekali saja yang Allah Ta'ala suruh, seluruh para malaikat taat dan sujud kepada Nabi Adam AS. Iblis pula enggan untuk sujud, bahkan dengan takabur, sombong, dia menolak untuk taat kepada Allah. Dia menyebut bahawa Nabi Adam AS itu Allah jadikan daripada tanah kering, hitam busuk. Dia yang Allah jadikan daripada api. Dia rasa dia mulia, dia rasa hebat dengan kejadian dia. Malaikat yang Allah jadikan daripada nur, cahaya, lebih hebat sebenarnya. Tapi malaikat tunduk taat kepada Allah, sanggup untuk sujud hormat kepada Nabi Adam AS. Iblis yang rasa takabur kerana dia lebih awal diciptakan berbanding Nabi Adam AS. Dia rasa hebat pasal dia lebih awal. Nabi Adam baru sangat Allah jadikan. Tiba-tiba yang lama nak kena sujud hormat kepada yang baru. Dia rasa tercabar. Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah kata kat iblis, fakhruj minha, pi berambut, keluar. Pi keluar daripadanya, daripada syurga. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau direjam. Tuan-tuan, ayat ni kalau kita rajin baca, kena adik-beradik ke siapa-siapa kena rasuk, boleh baca ayat ni. Nak suruh makhluk yang ada dalam badan tu keluar. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Jadi Allah Ta'ala suruh keluar. Sekali saja iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam AS, Allah perambat dia. Seperti mana kita sebut 2 minggu lepas, ada ulama menyatakan bagaimana besarnya kesalahan bila Allah Ta'ala suruh untuk sujud tak mau sujud. Bandingkan dengan orang yang Allah Ta'ala bagi perintah supaya solat kepada dia, sujud kepada dia melalui ibadat sembahyang. Tuan-tuan, sehari semalam 15 waktu dia kena sembahyang. 17 kali sujud dia kena, 17 rakaat dia kena kerjakan. Tiba-tiba dia tak sujud, dia tak lakukan ibadat sembahyang itu. Bagaimana dia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Patut ditakuti, dibimbangi. Kalau iblis sekali dia tak sujud pun dah kena kutukan Allah Ta'ala. Bagaimana orang yang tak mau sujud, tak mau sembahyang terhadap Allah sehari 5 kali dalam hidup dia. Muslimin, muslimat mati sekalian, jadi sujud adalah suatu perintah Allah. Nabi Muhammad ketika mana naik Mi'raj, nak bertemu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tengok malaikat penuh langit tu. Tidak ada lebih pada 2 jari malaikat, ada malaikat. Nabi tengok ada malaikat yang duk sujud kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi bagi salam. Berikut riwayat bagaimana malaikat yang tak pernah panggung kepala daripada sujud, tapi bila Nabi bagi salam, mereka menghormati dan memuliakan Nabi. Mereka angkat kepala untuk jawab dan temui Nabi SAW. Sembahyang akan mengubah kehidupan orang tu. Kita sembahyang, kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita perakui dengan lisan kita, kata Allah tu maha besar. Kita angkat tangan pula, walaupun sunat, kita angkat tangan, kan, angkat takbiratul ihram tangan kita, kira macam surrender, mengaku kalah ke Allah Ta'ala. Kita nak menghadap Allah Ta'ala, kita mengaku kalah. Dalam sembahyang tu kita tak mau ingat apa, kita mengaku kalah.
Kalau kita mengaku kalah, tak patut dalam waktu sembahyang tu kita duk teringat kawan ni, duk besar kawan ni. Kalau kita tak teringat, kita tak besar kan. Ni benda tu duk dalam hati kita, duk terlintas dalam kepala kita, tentulah besar. Kalau Allah tu lebih besar, tentu tak lintas benda lain. Kan sembahyang tak dengar bacaan imam, dengar amin, pakat baca Fatihah. Tu imam ni dia duk takbir intiqal, Allahu akbar. Bagi peringat, ingat kat Allah, Allah Maha besar. Jangan duk ingat kat orang lain. Lo tak ingat, ingat sedang duk tahiyat akhir lah. Tu semayang kita. Kan? Kita tak rasa apa Allah tu Maha besar. Masya-Allah. Sembahyang akan mengubah orang tu. Sujud dia sanggup untuk letakkan dahi dia di atas tanah. Masya-Allah. Tuan-tuan ulama kata, siapa-siapa yang sehari semalam dia boleh sembahyang 40 rakaat, dia akan dapat kehidupan yang bahagia. Hidup dia jadi teratur. Hidup dia jadi mudah. 40 rakaat tu apa dia? Tuan-tuan, pertama 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat. Hal ni kita dah buat dah. Sehari semalam 5 waktu ni 17 rakaat. Yang kedua, sembahyang, tuan-tuan, sembahyang qiyamul lail yang Nabi buat. Biasa Nabi buat, ni biasa hak Nabi buatlah, beriwayat daripada Sayyidah Aisyah. Nabi biasa sembahyang malam 11 rakaat. 11. Jadi 28 lah. 11 rakaat. Tak kiralah 4 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, tak kisah. Tapi mengikut dalam mazhab Imam Syafi'i kita, tuan-tuan, afdalnya waktu malam ni 2 rakaat 1 salam. Kalau sembahyang sunat siang, 4 rakaat 1 salam. Jadi boleh buat 4 rakaat 1 salam pun boleh, 2 rakaat 1 salam boleh. Tu Nabi buat. Ada riwayat Nabi sembahyang 4 rakaat 1 salam, tapi biasa 2 rakaat 1 salam. Masuk witir 11 rakaat. 11 campur 17, 28. Jadi baki dia tak mana? Baki dia sunat rawatib. Sunat rawatib ni ada 12. Ada yang kata 10, ada yang kata 12. 12 tu apa dia? Sunat rawatib. Sunat qabliyah ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh. Ni yang Nabi sifatkan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Mayang sunat sebelum subuh 2 rakaat tu besar sangat pahala dia. Jangan tinggal. Jangan tinggal langsung. Kalau lewat sembahyang subuh, kalau di rumah, pastikan sembahyang sunat ni dulu. Nabi pernah lewat pergi masjid. Lalu Sayyidina Bilal tanya, pasal apa lewat Rasulullah? Nabi kata, baginda sembahyang sunat subuh tu dulu. Sayyidina Bilal kata, lewat dah. Kalau lewat daripada ni pun aku akan sembahyang. Besar ganjaran sembahyang sunat 2 rakaat tu. Kedua, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat lepas zuhur. Kalau rajin, tambahlah 2 rakaat lagi. Lepas zuhur tu jadi 4, tapi tu tak muakkad. Ni cerita muakkad kuat tu ni. Siapa yang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur, insya-Allah dia akan dapat syurga. Ni yang muakkad, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur. Lepas tu 2 rakaat lepas maghrib. Tak sebelum masak 2 rakaat tak muakkad. Sebelum maghrib 2 rakaat pun tak muakkad. Kalau buat tak ada masalah, ada pahala. Tapi ni cerita muakkad, hak kuat ni. 2 rakaat lepas maghrib dan 2 rakaat lepas isyak. Sebelum isyak tak muakkad. Lepas isyak 2 rakaat. Jadi 12. 28 campur 12, 40 rakaat. Kalau boleh siapa istiqamah, hidup dia akan tenang, hidup dia akan berubah, urusan hidup jadi mudah. Tuan-tuan, kalau rajin lagi lepas isyak buat 4 rakaat, 1 salam pun boleh, 2 salam pun boleh. 4 rakaat lepas daripada isyak, buat di rumah ke, di masjid ke, pahala dia seperti mana orang tu melakukan ibadat di malam Lailatul Qadar. Besar pahala dia. Tuan-tuan, sembahyang, sujud pun iblis tak mau dah. Tuan-tuan, ada riwayat bagaimana iblis ni pergi jumpa dengan Nabi Musa AS. Sahabat kata dia nak bertaubat. Allah kata pergi sujud kat kubur Nabi Adam. Iblis kata kat Nabi Musa balik, waktu dia duk hidup pun aku tak sujud, ni mati dah nak sujud. Sombong tak habis-habis. Tak habis-habis orang tu sombong. Jadi Allah kata berambil keluar. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Macamlah penghuni neraka nanti, tuan-tuan, kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala rakamkan peristiwa yang bakal berlaku. Apa kata penghuni neraka?
Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. Mereka berdoa minta ke Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka. Kalau kami kembali semula buat benda mungkar, kembali semula ke neraka ni, sungguhnya kami memang orang zalim. Qala akhsa'u fiha. Allah kata piduk terus, piduk. Kalau Tok Uni Aziz kata berambuh pergi. Wala tukallimun, jangan duk main sembang dengan aku, kata Allah Ta'ala. Allah tak layan dah. Jadi Iblis ni rasa hebat sangat sehingga kan akhirnya dia ingkar dan dia dilaknat oleh Allah. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Ayat 35. Dan bahawa atas engkau itu laknat aku hingga sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Allah kata atasmu laknat. Makna laknat ni terputus daripada rahmat Allah Ta'ala. Tak ada rahmat dah. Kena laknat. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita muslimat Nabi pesan jangan melaknat. Dan sifat orang mukmin ni bukan la'an, bukan orang yang suka melaknat. Ni mulut jenis capui, sikit-sikit kutuk laknat orang. Tuan-tuan, kalau dah ada seorang perempuan yang dia marah ke kenderaan dia, unta ataupun kuda tunggangan dia yang tak dengar cakap, yang jadi liang, bila laknat, tuan-tuan, Nabi suruh jangan bagi naik. Kita jangan. Kita contohlah nak kereta ke apa, marah. Tuan-tuan, saya pernah dengar dalam video Hakim dulu, lama dulu ni. Kan kita mengaji. Contoh ayat ni dia akan berubah mengikut bagaimana kita cakap, kita sebut kat dia. Kita baca bismillah. Ayat tu mengikut dia cantik. Pengkaji daripada Jepun tunjuk hasil kajian bagaimana indahnya, cantiknya mengikut ayat bila diucapkan kalimah yang baik, sebut bismillah lagi cantik. Kalau ayat tu diucap kata-kata yang kotor, kata-kata tak elok, kasar, ayat tu berubah. Kalau diminum jadi tak elok untuk badan. Ayat tu hidup. Dia ada kesan dan dia menyerap apa yang dicakap pada dia. Kita orang tua-tua kata macam tikuih ya. Tikuih bukan boleh marah dia. Dia tahu kan marah kat dia dengan dia tahu kata kawan ni marah, siap. Dia tahu balik mana nada suara orang tu tak marah kat dia. Besi ni pun kita tengok keras kan, tapi sebenarnya sifat besi ni dia menyerap. Orang tu sebab tu orang kata jangan duk sembang dalam kereta. Ish, teruk kereta ni kena jual. Lepas tu nak kena jual sungguh. Dia buat masalah macam-macam. Pasal apa? Besi itu sifat dia menyerap. Walaupun kita tengok dia keras, tapi dia menyerap. Tuan-tuan. Dia macam dia faham. Dia pun makhluk. Tuan-tuan. Dia pun makhluk. Allah Ta'ala melaknat. Laknat makna terputus rahmat untuk iblis ni sampai hari kiamat. Dengan sebab keingkaran yang dilakukan. Kesombongan. Dengan sebab itulah antara akab kepada dosa. Dan hadis sebut ada 3 akab dosa. Punca kepada dosa ni pertama adalah sombong, seperti mana yang iblis kena. Orang yang sombong dia akan menyebabkan banyak dosa-dosa yang akan mai kat dia. Sombong. Allah Taala sebut contoh dalam surah apa? Surah Luqman. Wala tusa'in qaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan jalan wala tusaqin qaddaka linnas, jangan kamu palingkan pipimu, mukamu daripada orang, maksudnya sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan duk jalan dalam keadaan megah. Sayyidina Luqman pesan kat anak dia, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka kepada orang yang mukhtal. Mukhtal ni apa dia? Mukhtal ni orang yang tunjuk kesombongan dia. Dia tunjuk reaksi muka dia, perbuatan dia, kelaku dia. Orang tahu kata dia sombong. Mukhtal. Fakhur ni orang yang kesombongan tu ada dalam diri dia. Walaupun dia tak tunjuk, tapi dia action. Dia tak tunjuk dengan kata-kata. Dia tak tunjuk dengan perbuatan. Tapi dalam hati dia duk menyampah orang tu. Terani je. Tuan-tuan, ada dua. Mana kesombongan tu sama ada tunjuk pada zahir ataupun yang terbeku dalam diri. Akad dosa yang kedua adalah rakus. Rakuhin, tamak. Tuan-tuan, Nabi Adam AS teringin untuk terus kekal dalam syurga. Dia makan buah yang Allah larang.
Pasal apa? Pasal keinginan untuk terus duduk dalam syurga. Orang yang rakus, tuan-tuan, dia akan juga menyebabkan dosa-dosa yang akan main. Dia tak kira dah. Asal dia dapat apa yang dia nak, tuan-tuan, dia akan buat walaupun benda tu terlarang. Dan akar dosa ketiga adalah dengki, seperti mana yang dilakukan oleh dalam peristiwa Qabil dan juga Habil. Muslimin, muslimat mati sekalian, jangan sombong. Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam hadis sahih, Nabi kata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalu zarratin min kibr. Tak masuk syurga seseorang yang ada dalam hatinya sebesar zarah dia daripada kesombongan. Bukan kena ketua besar gunung, besar bukit kan, tak, sebesar zarah aja, tak layak dah untuk masuk syurga. Lalu ada sahabat tanya, Nabi sahabat tanya, innar rajula yuhibbu saubahu hasanah wa na'lu hasanah. Bagaimana dengan seseorang yang suka pakaian dia cantik dan kasut dia pun elok? Adakah tu juga adalah takabur ya Rasulullah? Nabi jawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tu cantik dan suka kecantikan. Nak pakai hak elok-elok tak ada masalah. Mana dia? Boleh teruskan. Tapi jangan sombong. Yang kata sombong tu ialah al-kibru batarul haq, menolak kebenaran, wa qamtun nas, dan menghina manusia. Takabur ni kata Nabi kata ialah menolak kebenaran. Kebenaran yang main, hak main sampai tu orang yang lekeh daripada dia, ngaji rendah daripada dia, muda daripada dia, pangkat rendah daripada dia. Hang siapa nak main tengok aku? Hang siapa nak amal hebat kat aku? Dia sombong. Dia tolak walaupun hak disampaikan tu adalah benar. Ni agama sebut macam ni tuan, tak boleh macam ni. Hang siapa? Aku bos kah hang bos? Ni orang takabur. Dia menolak kebenaran. Wa qamtun nas, dan dia menghina manusia. Tolak kebenaran, hina manusia. Tak layak untuk menduduki syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut seperti mana Al-Qursi, al-azamatu izari wal kibriya'u ridai. Kebesaran itu adalah ada sarungku, kain sarung aku, dan takabur itu ada selendang aku. Faman naza'ani fihima alqaitu finnar. Siapa yang cabut, siapa yang londeh dua benda ni, rasa besar diri dan kebesaran takabur ni, yang hanya milik Allah Ta'ala, dia ambil duk kat diri dia, Allah kata aku lempak dia masuk dalam neraka nanti. Jangan, tak boleh masuk rasa takabur. Jadi kita muslimin muslimat nak bangga, ada orang bangga dengan sebab ilmu dia. Oh, aku mengaji sampai PhD. Hang siapa dia? Aku ni profesor. Profesor habis pencen daripada universiti, habislah profesor tu, tinggal doktor je. Kan? Ada yang aku ni datuk, pasal pangkat. Datuk, orang tak panggil datuk Seri, datuk dia tak mau sembah, muka pun tarik semacamnya. Tah beli banyak mana datuk tu, tak tahu. Kan ada nu tak boleh dapat Malaysia, pergi cari dia di Indonesia. Saya ni kawan-kawan duduk Malaysia, tak boleh kata tolong nak minta dapat datuk. Saya kata Sultan Kedah bukan macam orang lain. Tak maaf. Dia teliti sungguh dia nak bagi. Dan saya rasa pelik orang nak cari datuk-datuk ni. Kan? Duk cari benda yang tak tahu mana pun. Tunggu dapat cucu datuk tu saya kata. Kan? Tak kalut tu sebut kalut. Ni datuk marah ni. Orang tanya, ustaz tak ada pingat apa-apa kah? Duk tengok nama aja ni tak ada pingat apa? Ada, saya kata. Saya ada pingat. Tapi tak buh, nak buh apa? Bukanlah tambah lagi sultan bagi tu. Saya pun tak pergi ambil. Kan? Bagi ke belakang. Tu pun pegawai kata ni kesihatan kena tanya sultan tu nak bagi ke tak? Ustaz tak ambil lah tu. Kan? Saya tak boleh duduk lama mandi. Kan? Lama kena masa tu pula ada lepas COVID. Tak boleh duduk lama. Dengar kata kena tunggu pagi sampai tengah hari. Tak boleh pergi kencing berak. Maka saya kata tak boleh. Tapi ada orang sanggup. Ada kawan saya mengaji sekelas apa semua. Saya tanya betul-betul. Tapi dia dapat tanya. Hang bayar macam mana? Dia kata, bini dia pun dapat, dia pun dapat. Mudah. Ada negeri orang kata kalau ambil 10 biji batu, lempak. 10 biji batu tu, kalau lempak, 10 biji tu kena jatuh atas kepala semua datuk.
Nak cerita mudahnya bagi Datuk, hang bayar ya. Ada yang sombong dengan jawatan Datuk tu. Ada yang sombong pasal apa? Dengan ilmu. Ada yang sombong tuan-tuan pasal apa? Keturunan hebat. Dengan sebab keturunan dia bangsawan. Dia ada keturunan darah Nabi kononnya. Keturunan ni hebat. Dia berbangga. Macam-macam jenis bentuk-bentuk kesombongan ni. Macam-macam jenis. Jadi masuk dalam tanah nanti habislah sombong tu. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat. Jadi sombong ni Allah Ta'ala murka. Nabi Muhammad kekasih Allah terjamin syurga, tapi rendah diri, tak sombong. Kan? Orang main marah kat Nabi, orang jemput Nabi, siapa jemput kenuri pun Nabi pi. Nabi tak sombong. Nak cari macam ni, pimpin macam ni, muslimin muslimat. Jadi Allah laknat orang yang sombong, dan iblis dah kena dah. Dan laknat Allah tu sampai hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat mati sekalian. Ayat yang ke-36. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, takhirkan hamba jangan mati hingga sampai hari dibangkit segala manusia yang mati. Iblis minta ke Allah, wahai Tuanku, fa'anzirni, tangguhkan untuk aku, mana tangguh mati untuk aku sehinggalah hari dibangkitkan manusia, hari kiamat. Iblis minta, apa jawapan Allah? Ayat yang ke-39 Allah jawab, qala fa innaka minal munzarin. Firmannya, ya iblis, maka bahwasanya engkau itu daripada jumlah segala orang yang dinanti-nanti, tiada mati hingga sampai waktu maklum, tiup sangkakala. Ila ayat 38, tadi ayat 37, ayat 38, ila yaumil waqtil maklum, sehingga kala sampai waktu yang maklum, tiup sangkakala yang pertama, waktu mati segala makhluk. Allah Ta'ala makbulkan tunai permintaan iblis, baiknya Allah Ta'ala. Kan? Ni yang ada orang guna. Allah boleh sembang dengan iblis. Iblis minta Allah bagi. Tuan, siapa yang tak boleh bagi? Ni semua Allah atur, tuan-tuan. Iblis minta ke Allah, panjang umur, Allah bagi permintaan, tunai permintaan, panjang umur. Dia tak mati-mati. Iblis syaitan ni tak mati-mati sampailah kiamat. Tuan-tuan, dia minta tangguhkan kematian dia, dan Allah terima memenuhi permintaan iblis ni sampai ila yaumil waqtil maklum. Masya Allah, satu tempoh yang panjang. Saya kongsi sebelum ni dan kuliah sebelum ni kisah Datuk Hamdin yang dia kata dia pernah tengok satu makhluk di Mekah sama seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ammar bin Yasir. Makhluk yang pernah mai minta tolong kat Nabi supaya doakan dia kembali muda. Walaupun memang dia akan muda, tapi dia nak cepat lagi. Tuanya bongkok, daripada sampai bongkok tu, dagu duduk di lutut. Pipi ni, orang tua-tua selalu dia meleweh ni. Meleweh punya tuanya, pipi ni, isi pipi ni duduk di tanah. Dia berjalan, pijak pipi dia sendiri. Seperti dia ni, iblis. Tuan-tuan, dia tak mati. Dia tak mati. Anak buah dia, syaitan pun macam tu. Jadi minta untuk ditangguhkan kematian. Allah perkenan. Masya Allah. Baik sungguh Allah Ta'ala. Allah atok. Tuan-tuan. Jadi kita mai ke dunia ni, daripada kita lahir ni, kita dah ada musuh dah. Yang sentiasa target, yang bersumpah depan Allah Ta'ala, dia tak akan biar kita. Dia akan buat pastikan kita akan jadi peneman dia di dalam neraka. Takkan kita nak biar macam tu. Tuan-tuan, jangan. Anak buah dia. Dan kita dah tegaskan sebelum ni, iblis ni di kalangan jin. Kana minal jinni fa fasaqa an rabbih. Jin, iblis tu di kalangan jin yang ingkar tak ada perintah Tuhannya. Kena ambil tahu benda-benda yang dia suka, benda-benda dia tak suka, hak tak suka. Tuan-tuan, kita kena buat, hak dia suka kita kena hindari. Ada tuan-tuan, kalau buh nama anak, janganlah bagi buh nama hak jin suka. Dapat cucu, jangan buh nama anak cucu dengan jin suka. Jin suka contoh nama Daniel.
Jin suka nama Daniel ni. Jangan duk buh nama dia ni. Rania, jin suka. Balqis, jin suka. Bukanlah makna dia orang yang ada nama ni dia akan kena ganggu dah. Tapi kalau dia kena ganggu payah nak berubat lah ni. Nama-nama jenis ni. Tapi lah ni zaman jenis nama hebat-hebat, canggih-canggih. Jangan. Dia suka benar-benar sebegitu. Tuan-tuan, makhluk ni duk ada. Makhluk ni tak pernah duk diam. Kita berdepan dengan nafsu yang dalam tubuh badan kita tak pernah kata berhenti. Duk tuntut supaya penuhi keinginan dia. Kita berdepan dengan iblis yang sumpah untuk menyesatkan kita. Dia bersumpah dan dia tak pernah berehat untuk berusaha supaya seramai mungkin anak cucu tu Adam akan temani dia dalam neraka. Kita berdepan dengan orang kafir yang tak pernah kata juga rehat, duk fikir macam mana untuk menyesatkan kita, tuan-tuan. Dan kita berdepan dengan orang Islam yang dengki terhadap kita. Alhamdulillah. Jadi cabaran kita di dunia ni, tuan-tuan, adalah berat dan kita ada tempat kebantungan kita nak selamat melainkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, muslimat mati sekalian, jadi makhluk ni hidup lama, jadi dia tahu dengan pengalaman dia yang banyak, jenuh, dia tahu kok mana untuk menyesatkan manusia. Khususnya ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39 dia sebut, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Dia sebut terang, pengakuan terbuka depan Allah Taala. Dia kata apa? Sembah iblis, hai Tuhan, hai Tuhanku, dengan sebab barang yang telah engkau sesat akan daku jadi kafir, aku hendak menghias bagi mereka itu dalam bumi elok kerja maksiat dan kufur, dan aku hendak sesat akan mereka itu sekalian daripada jalan agama engkau. Dia habaq tu terang. Lepas Allah laknat dia, Allah tunai permintaan dia untuk panjang umur, dia bagi tahu ke Allah dia akan buat nak bagi manusia ni kena tipu daya, dia bagi perelok maksiat tu dan nampak bagi jadi elok, maksiat tu jadi benda yang menyeronokkan, benda agama kata tak boleh pasal tak elok, ada mudarat, dia akan buat bagi orang kata, "Hai, ni benda ni elok ni, tak mudarat, buat nak manfaat pula." Dia akan bagi jadi macam tu. Allah kata arak tu haram, tak boleh memabukkan, hilang akal. Dia akan buat bagi manusia kata, "Hai, dia perlu ni, arak ni boleh memanaskan badan. Orang-orang yang duduk negara sejuk, salji tu kena minum arak, baru panas badan. Kalau tak minum arak ni, jadi hidup jadi susah. Orang nampak tak canggih dan macam-macam. Oh, arak ni rugilah kalau diharamkan. Cukai arak ni bilion tak setahun. Kalau cukai arak kalau arak diharamkan, negara hilang pendapatan banyak mana? Kedah haramkan judi. Judi tu kan bukan boleh tolong orang dapat duit. Judi tu lebih senang boleh dapat duit. Kan? Jadi, boleh dapat cukai pula. Cukai premis apa semua. Kalau pergi haram tak bagi, negeri haramkan kedai-kedai judi. Buka di negeri, cukai pintu tak dapat, rugilah. Hilang pendapatan negeri. Dia duk main bagi nampak cantik, ya, benda yang Allah kata haram, yang di sebalik haram tu tentu ada mudarat dia. Walaupun kita tak temui, tak tahu mudarat dia lagi, tapi yakinlah di sebalik benda yang Allah haram ada kemudaratan. Tapi dia duk main pujuk, duk main kata elok, baik apa semua. Dia duk main. Tuan-tuan muslimin muslimat, tu cerita hak haram, hak baik. Hak baik pun dia buat. Kan Allah tak apa Mayang waktu mayang ni kan lama. Zuhur sampai asar tu lama, banyak jam. Mayang tengah pun dah lagi. Ujung-ujung pun dah lagi. Jangan terandah masuk waktu asar je. Allah kalut pergi mana? Kita tak boleh jadi macam orang soleh. Orang soleh ni sebelum daripada azan dah bersiap sedia dah. Bila ditanya pasal apa? Siap awal. Dia kata azan tu untuk peringat orang yang lalai. Orang yang lalai, tengah lalai, dia buat kerja kalut kuno, kalut kau ni. Bila dengan azan tu jadi pemberi peringatan untuk dia, untuk habaq kata masuk semayang, dah masuk waktu semayang ni, kena pergi semayang. Aku tak mau jadi orang duduk di label tu.
Orang yang diberi peringatan dengan azan baru nak senang, waktu-waktu sembahyang baru kalau nak sembahyang. Aku tak mau duduk label tu. Sebelum diberikan peringatan sebagai orang yang lalai, aku siap sedia dah tunggu sembahyang. Tuan-tuan, jadi kita duk sangka, biasa kita sembahyang awal waktu, tengah waktu, akhir waktu, tak kisah kita. Jadi nak jadi orang baik macam mana? Hasanatul abraz, sayyiatul muqarrabin. Benda baik yang orang-orang baik duk buat adalah benda buruk bagi orang yang takarub dengan Allah Ta'ala. Kita sangka kita buat baik semua dah. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, benda tu adalah benda yang tak elok. Jadi, dia main duk cucuk, duk orang perempuan, tu disuruh tutup aurat. Lah, tutup aurat buat apa? Allah bagi jadi. Tunjuklah ke orang kecantikan tu kena tunjuk. Ada dalam Facebook itu, tapi saya baca komen orang hentam balik, power betul. Ada orang tu tulis kata Allah Ta'ala bagi jadi kecantikan, tiba-tiba nak ditutup, tak tunjuk korang, tu tak syukur dengan nikmat Allah. Allah bagi rambut jadi cantik, lepas tu duk pupih buat apa? Perempuan tu buat hujah. Dia kata Allah Ta'ala bagi jadi, kena tunjuklah nikmat Allah Ta'ala bagi jadi, kena tunjuk kecantikan yang Allah buat. Ada seorang lelaki tulis, kalau yang tu hak Allah bagi jadi kat badanmu, kena tunjuk korang habis dah. Itu dia. Nak pakai otak sangat, kena jawab pakai otak. Awak tak tunjuk korang habis, dia kata. Dah tu rambut konon-kononnya dah Allah bagi jadi cantik, nak bagi nampak kata nikmat Allah Ta'ala bagi, kena tunjuk korang. Bukan takat rambut yang Allah buat kat badanmu tu, tunjuk korang habis. Tak kata apa. Banyak. Tuan-tuan, dia akan tipu. Dia kata, tak apa, sikit-sikit tak apa. Kan Allah tu Maha Pengampun. Kan? Dan umur panjang lagi ni. Tak ada sakit apa-apa. 2-3 hari ni saya jumpa. Main dulu saya pergi, ada kawan mengaji sekelas lupa nak payah. Dia pegawai kagat. Lepas buat operate jantung. Tanya dia, ada tanda-tanda kan simptom jantung ada masalah? Tak ada lah. Cuma duduk dalam kagat ni tiap-tiap tahun kena buat, dia kena check up lah. PP hari tu ni doktor kata 3 kena buat segera. Buat segera, buat terus. Banyak tuan-tuan, banyak yang kes kena segera-segera ni. Jadi duk rasa sihat, tak ada apa-apa, jadi duk makan suplemen macam-macam tu, rasa sihat tubuh badan, malaikat maut pun tak lintas mekok ni lagi rasa-rasa. Dia duk pujuk yang tu kan. Tok Wan hang dulu serakat 100, Mok hang pun dekat 100 juga, hang pun lebih kurang macam tu lah. Dia main pujuk. Kan? Bak harta dia main pujuk. Siang malam hang punya teruk duk jabut cari duit, berjaga, penat, lelah, bukan tahu, orang tahu. Tiba-tiba senang-senangnya dia minta. Hang nak bagi rasa senang mudah, hang pulun semua, tiba-tiba orang senang-senang minta. Puak tu penyegan. Tuan-tuan, dia duk bagi supaya kita tak sedekah, tak keluar zakat dan sebagainya. Macam-macam kan, benda-benda yang dia akan sekat, dia buat halangan. Benda-benda yang maksiat, zina dan sebagainya, dia duk tunjuk kata seronok. Ni benda-benda yang dia dah bagi tahu. Dia akan hiasi amalan-amalan benda buruk itu, nampak bagi jadi cantik muslimin muslimat. Jadi iblis ni dah sumpah dah. Nabi Musa AS, Allah pernah pesan kat Nabi Musa. Pertama, Allah pesan kat Nabi Musa, selagi mu duk lihat, selagi mu tengok dosamu tak terampun, tak ada jawapan kata diampunkan, maka jangan duk kalut dengan dosa orang lain, kata Allah kat Nabi Musa. Kalau mu tak pasti dosamu diampunkan, jangan duk kalut dengan dosa orang lain. Kalau sendiri pun tak pasti, ada habis ke tak dosa. Yang kedua, Allah kata kat Nabi Musa, selagi mana mu duk tengok kekayaan, khazanah kekayaanku masih ada, jangan duk rasa sedih, jangan duk kalut dengan rezeki kamu. Jangan kalut. Kalau mu duk tengok khazanah dan kekayaanku masih ada, tak habis-habis lagi, jangan kalut. Mana rezekimu terjamin. Ketiga, selagi mana mu tengok kerajaanku masih duk ada, tak runtuh, jangan duk harap, duk tagih simpati daripada orang lain selain daripada aku, kata Allah kat Nabi Musa. Keempat, selagi mana mu tengok setan tu tak mati, maka jangan mu rasa aman daripada tipu daya dia.
Memang tak mati ni. Jangan percaya. Allah kata jangan rasa selamat daripada tipu daya dia. Dia tak pernah berhenti dia duk buat kerja. Nak bagi ramai-ramai yang duduk dalam neraka nanti. Illa ayat yang ke-40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan segala hamba engkau yang ikhlas daripada orang mukmin kerja ibadat kerana engkau semata-mata. Tiada makan tipu dayaku. Iblis buat pengecualian. Mana hak ni hamba Allah yang selamat, yang tak akan terkena, tak termasuk dalam kalangan mangsa-mangsa iblis. Siapa dia? Hamba-hamba Allah yang ikhlas. Hak ni lah yang susah. Muslimin muslimat, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW sebut, An-nasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang yang berilmu pula semua akan binasa melainkan yang beramal dengan ilmu. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang beramal pun akan semua binasa kecuali orang yang ikhlas kepada Allah Taala. Wal mukhlisun fi ala qatil azim. Orang ikhlas pun juga dalam keadaan bahaya. Jadi ikhlas ni bukan waktu tengah buatnya. Sebelum buat lagi dah kena ada pasang niat ikhlas dah. Buat ni pasal apa? Nak buat ni untuk apa? Pasal apa? Untuk pujian orang, untuk perhatian orang dan sebagainya, ataupun untuk apa? Waktu tengah-tengah buat, kalau dah kita buat confirm betul-betul hak kita nak buat amal kebaikan ni untuk ikhlas sungguh, kita pun buat. Bila kita buat, kita kena pastikan niat ikhlas kita tu masih duk ada lagi. Tak tercemar dengan duk main riak dan sebagainya. Kena jaga. Iblis tak akan biar. Langkah pertama dia tak berjaya untuk bagi rosak amalan sebelum kita buat. Dia tak jaya, dia akan rosakkan amalan kita waktu kita tengah buat. Waktu tengah buat, orang tengok, oh hebat dia ni. Kok merebut ni tak cari macam dia tu, ibadat ni tu. Oh tak ada, yang aku tahu ni dia. Dia duduk dengar orang puji dia. Duduk tengok orang naik tengok dia. Dia riak dan sumah. Oh, aku tak mau peduli dengan orang nak kata apa. Puji pun aku tak mau peduli. Keji pun orang aku tak mau peduli. Aku nak tumpu ibadatku kerana Allah Ta'ala semata-mata. Iblis dia akan main. Dia akan main kacau tengah-tengah duk buat tu. Orang main puji, orang main keji. Ada orang yang semangat tambah ibadat lagi bila mana dia dapat pujian. Tiba-tiba tengah buat, ada orang tengah-tengah nak buat tu, tak ada siapa pilih buat, tak erti ya. Tengok pun tak ada puji apa. Tuan-tuan, tak ada apa. Siapa tak kata apa. Tak ada perhatian. Orang tu tinggal macam tu pun ada. Tuan-tuan, dia nak pujian daripada orang. Ada orang yang lulus di peringkat kedua tengah buat. Iblis dia akan usah punahkan amalan tu, amal kebaikan yang buat tu lepas daripada tu. Tuan-tuan. Jadi orang tu tak pasti selamat lagi walaupun dah selesai buat ibadat. Kan? Orang dia dengar, orang duk puji dia. Kebaikan duk buat, sumbangan. Orang kata, oh kampung kita ni mana boleh tandingi haji tu. Sedekah dia. Dia kalau nak buat macam apa, dia kata, abang nak bagi je lah. Hak baki tu saya tanggung semua. Orang ni bagi RM10, ni bagi RM50, RM100. Baki banyak lagi. Ada RM3,000 pula. RM3,000 saya. Kan? Dia bagi. Ikhlas tuan-tuan waktu dia bagi. Tapi tuan-tuan lepas tu Iblis akan main cucuk dia. Main kok unjuk. Rasa bangga diri. Duduk sorang-sorang. Kira kampung ni aku sorang yang boleh harap. Dia duduk sembang. Dalam hati main. Main sorang tu. Duduk tengok orang kampung duduk bagi RM10, RM5. Bila nak azai. Aku juga kena keluar banyak. Kalau tak ada aku pakai tak jadi projek tu. Dia main. Dia main rasa ujuk. Benda tu tak dikeluar pun. Dia main kawan tu duduk meninggung, duduk berak, duduk sorang-sorang. Dia main. Dia bukan cakap orang. Tapi itulah cara Iblis nak rosakkan amalan. Bahaya. Kan? Bahaya. Na'udzubillah. Pujian dan kejian ni bahaya. Sebab itulah orang puji tuan-tuan. Kalau kita orang rajin puji ni, dia ni rajin geng. Ambil pasiak lumuk muka dengan pasiak tu. Nabi suruh. Pasal apa? Dia ni akan merosakkan amalan kita. Tapi pujian boleh untuk diberikan kepada orang yang berhak dapat pujian. Macam Nabi-Nabi puji Nabi Muhammad dalam peristiwa Mi'raj.
Puji, semua puji. Pasal apa? Nabi Muhammad memang layak dipuji dan baginda tidak akan berubah bila dipuji. Kalau kita tahu kawan kita tu pantang jack sikit, dia terangkat tu. Jangan rosakkan dia. Jangan, tolonglah. Jangan rosakkan dia. Kalau kita tahu, orang ni aku tengok kawan dia tapi tak pernah dengar kata puji. Aku tahu kawanku tu macam mana. Tak lagi rosak dia. Kan? Sia-sia amalan. Jadi aku tak mau puji. Payah. Tuan-tuan. Jadi, orang ikhlas ni orang yang selamat. Tak ada campur tangan iblis dalam ibadat dia. Inilah yang selamat. Jadi susah. Semata-mata kerana Allah Ta'ala bukan nak pujian. Kan? Dia tak terkesan dengan pujian dan tak terkesan dengan kejian orang. Ikhlas. Orang pun tak tahu. Banyak peristiwa-peristiwa tuan-tuan muslim daripada zaman Nabi sampailah zaman kita ni. Cerita bab ikhlas yang berbagai-bagai bentuk. Orang tak tahu sampai mati barulah orang tahu. Kan? Oh, mati baru tahu kata dialah yang duk buat selama ni. Yang duk tolong. Duk tolong orang sengap-sengap. Mati baru orang tahu. Mati barulah hak tahu cerita. Pasal dia pesan jangan habaq lagi dia duk hidup. Ikhlas. Benda yang susah muslimat. Jadi ustaz cara ustaz, orang alim cara orang alim, ta'lim cara ta'lim, iblis dia akan uji. Ustaz cara ustaz, ada ustaz dia pergi kuliah, pergi ada masjid bagi sagu hati banyak. Hak tu dia tak pernah tuang. Pihak masjid lupa mesej habaq pesan kat dia kata ada kuliah esok. Dia tanya esok ada kuliah tak? Dia pula tanya. Tapi kena masjid surau hak bagi sikit ya lepas duit minyak ya. Pihak masjid pula tak masjid atau surau pun tak habaq tak peringat dia pun tak pi tak apa. Ada orang minta ta'lim pi ta'lim. Selalunya ujian ni bulan Ramadan. Kalau sebelum ni lah, kalau cerita sebelum cerita bab tauliah kalau dikumpul dulu untuk diuji. Kan ustaz-ustaz ni akan diuji. Dia dah ada jadual tazkirah Ramadan malam lepas daripada tarawih di surau ni. Surau ni biasa-biasa aja. Tiba-tiba bila dia terima undangan depa ni setuju bagi untuk pi apa semua, tiba-tiba ada masjid atau surau yang top. Kalau jual barang ni, depa kata laku. Kalau habaq sumbangan ni, jenuh duit kira. Tuan-tuan, dia boleh perbatas hak yang tempat dia janji ataupun dia hantar kau hampir ustaz pi ganti sihat itu. Pasal apa? Ni dia nak pi tempat ni hak lagi power diuji. Dia uji dengan pi kuliah tuan-tuan. Pi orang tak bagi duit, orang bagi muktan ni. Hak ni ustaz kami boleh bagi. Ustaz buka bonet, buah bonet penuh dengan muktan. Cempedak apa? Kan? Sampul tak bagi, dia uji. Ada mai daripada Pahang, ada ustaz tu mai daripada Kapang Kedah, mai dengan kapal terbang. Kan? Depa bagi sampul. Dia kata tengok sampul tu pun rasa. Rasa ni pasan duit kopi ni betul sungguh RM50. Diuji. Semua diuji. Tuan-tuan tak nak jumpa macam Datuk Hondin. Oh masya-Allah. Datuk Hondin ni harap kuliah kalau dia panggil duit, orang panggil dia dulu dan dia setuju pi, jangan bagi duit. Pantang besar. Jangan. Dia terima duit ni dia matinya. Ustaz Yusani kawan saya, mati. Pasal Ustaz Sani jenis, dia buat dalam poket, Ustaz nak tumpang keberkatan. Ayat tu, Datuk Hondin tak kata apa. Kalau saya nak bagi, dia tak sebut muka merah. Pasal apa? Saya kaya. Bahkan dia kaya sungguh Datuk Hondin ni, bukan main-main. Jadi bila dia terima undangan, dia akan pi. Jangan fikirlah cerita ke tiket kapal terbang ke apa ke jangan. Pantang. Dia berubat. Seorang menteri dulu, bini seorang menteri. Orang Sarawak, jutawan jadi menteri. Bini dia artis dulu, pelakon. Kalau orang tahu-tahulah. Tapi berubat Datuk Hondin berubat. Datuk Hondin pun berubat, pantang, janganlah bagi duit dulu. Datuk Seri ni buh dalam poket dia. Buh dalam poket, buh cek. Balik, dia tak tengok. Tak tengok. Pergi kuliah di Langkawi. Orang Langkawi dibuat merah kata nak buat masjid. Dia teringat. Ada orang bagi cek ni, baru ni masa ubat. Baru pergi tengok, tak teringat. Buka cek 1 juta.
Berubat bagi Sagawati hadiah 1 juta. Saya berubat dulu tak benar nak jumpa terah tu kuliah tak ada kan. Juta. Dia bagi cek tu dia bagi kat masjid Bawang Merah nak buat masjid. Projek tu didengari oleh Datuk Seri tu. Datuk Seri tu pergi Tuan Langkawi tengok. Dia buat kalau duit tambah dan masjid tu buah nama sempena nama ayah menteri tu dulu. Saya pun pernah khutbah kuliah itu di Bawang Merah. Tak kisah duit tak kisah. Tapi ada orang yang cari duit sungguh, tuan-tuan. Janganlah kita termasuk dalam kalangan itu. InsyaAllah, dan Tok Guru kita pun sampai. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung ayat 41. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'azab wa nasiban min al jannah warzuqna an nadhar ila wajhikal karim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.